لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan carilah bekalan, yakni bagi kehidupan di dunia sehingga mati dan memasuki alam akhirat. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita bersyukur tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita menjadi orang-orang Islam. Islam adalah nikmat yang paling besar. Islam satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan sesiapa yang mencari, yang menuntut dan berpegang serta mengikut lain daripada Islam, nescaya dia tidak diterima, dan di akhirat nanti termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Hanya Islam satu-satunya ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ikut oleh seluruh alam, sama ada yang ada di langit atau yang ada di bumi, sama ada alam yang zahir, yang nyata, yang dapat dilihat dengan mata, ataupun alam yang kecil dan besar. Semuanya Islam menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, "Apa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un." Adakah mereka itu mencari, menuntut dan berpegang lain daripada Islam, lain daripada agama Allah yang bernama Islam, padahal Islam seluruh yang ada di langit dan di bumi, sama ada secara taat mengikut pilihan akal ataupun terpaksa mengikut asal kejadian. Semua makhluk itu di langit dan di bumi wajib menyerah diri kepada Allah yang dinamakan Islam, dan mereka akan dipanggil balik untuk menghadap Allah setelah berlakunya hari kiamat. Islam
Islam adalah agama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua Nabi-Nabi adalah penganut Islam. Tidak ada Nabi Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya. Semua Nabi-Nabi dan Rasul menerima ajaran Islam dan menjadi penganut Islam. Firman Allah Ta'ala, "Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun." Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak suluh kepada ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka dia adalah orang yang membodohkan dirinya sendiri. Sesungguhnya kami pilih Ibrahim di dunia menjadi Rasul yang besar, dan di akhirat Ibrahim dimasukkan di kalangan orang-orang yang soleh, yang tinggi martabat. Apabila Tuhan berkata kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, Islam." Ibrahim menjawab, "Saya Islam kerana Tuhan setia marah." Ibrahim memberi wasiat kepada anak-anaknya, dan Nabi Ya'qub juga memberi wasiat kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anak kesayanganku, sesungguhnya Allah telah memilih kepada kamu satu agama, yaitu agama Islam. Maka jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam." Ibrahim adalah bapa kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang kemudian daripadanya. Sama ada Nabi-Nabi Bani Israel ataupun Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dari zuriat Nabi Ibrahim alaihi salam, yang membawa satu ajaran sahaja yang dinamakan ajaran Islam. Islam adalah nikmat Allah yang besar kepada seluruh alam, menghubungkan bukan sahaja manusia itu mesti mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada lagi Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Tuhan yang menjadikan manusia, menjadikan seluruh alam ini, seluruh alam dan manusia mestilah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada perintah yang dinamakan wajib ataupun sunnah. Perintah yang merupakan larangan yang diharamkan, ditinggalkan, hendaklah patuh secara menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keimanan, kepercayaan dan yakin, bukan saja Dia Tuhan yang menjadikan seluruh alam yang disebut Alhamdulillahirabbil alamin, yang diucap oleh setiap orang Islam yang mendirikan sembahyang. Dalam masa yang sama, Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, menurunkan ajarannya melalui Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, kerana sayang kepada manusia. Semua yang wajib, semua yang halal, semua yang diharuskan adalah baik memberi kaedah kepada manusia. Semua yang diharam, semua yang dilarang adalah membawa mudarat keburukan kepada diri manusia.
percaya kepada rahmat dunia Allah yang terkandung di dalam ajaran Islam itu, sekiranya kita tadi daripada Islam, bermakna terjun ke dalam kemusnahan dan keburukan yang merosotkan diri sendiri. Kerana tidak ada yang mengetahui apakah ajaran yang baik bagi makhluknya, termasuk manusia, maka kan Tuhan yang menjadikan makhluk, yang menjadikan manusia. Oleh kerana itulah aku berlakunya peristiwa murtad, sebaik saja menerima berita kematian Rasulullah SAW. Kabilah-kabilah Arab yang baru masuk Islam keluar daripada agama Islam dengan disokong oleh Parsi dan Rom, dua kuasa besar. Ketika para sahabat, orang-orang Islam di masa itu dalam kebingungan, sedih menerima berita kewafatan Nabi SAW. Tiba-tiba mereka dikepung oleh kabilah-kabilah dan kaum-kaum yang keluar daripada agama Islam, mengangkat senjata untuk menghapuskan agama Islam. Di saat yang sangat membahayakan ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat yang terulung, bangun memberi ucapan dengan menyatakan, Ayuhan nas, فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Wahai Tuhan-Tuhan sekalian, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, tidak mati sekali. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah. Rasul-Rasul itu telah mati meninggal kerana usia yang tua, kerana sakit, kerana dibunuh oleh musuh-musuhnya. Adakah sekiranya Muhammad sudah mati ataupun Muhammad dibunuh, maka tumit kamu berpusing. Kamu berpusing daripada agama Islam, meninggalkan agama Islam. Barang siapa yang berpusing di tumitnya, meninggalkan agama Islam, maka dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Allah yang maha berkuasa, tidak terjejak ketuhanan. Tidak ada siapa yang boleh memudaratkan Allah. Mudarat itu menimpa orang yang murtad itu, dan Allah memberi pahala yang besar kepada orang-orang yang bersyukur. Bersyukur di atas nikmat menjadi orang-orang Islam, mengikut ajaran Islam, menyembah diri kepada ajaran Islam, sehingga mati dalam keadaan menjadi orang-orang Islam. Hari ini Allah menunjukkan kepada kita apa yang berlaku dalam dunia hari ini. Melesetnya agama-agama yang lain daripada Islam, melesetnya ajaran rekaan manusia, undang-undang rekaan manusia, meninggalkan ajaran Islam. Gereja-gereja di Eropah kosong, padri-padri melarikan diri. Ajaran yang mahu menjadikan manusia seperti malaikat, tidak berkahwin. Ajaran yang menjadikan manusia seperti malaikat, tidak makan
menjadi sami-sami yang bertakwa. Ajaran ini karut bercanggah dengan kejadian manusia. Begitu juga dengan ajaran yang menjadikan manusia itu hanya makan, hanya mencari harta, hanya untuk kesenangan, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Seolah-olah manusia tidak ada akal, manusia tidak ada roh, manusia tidak ada harga diri dan marwah, menjadikan manusia berbunuhan di antara satu sama lain. Banyaknya jenayah, banyaknya kehidupan yang melampau, berlakunya punah rana dalam keluarga dan rumah tangga, sehingga anak-anak melarikan diri, membiarkan orang tua, orang-orang kaya menulis surat wasiat, hartanya diberi kepada anjing yang mencarinya. Karena anak dan keluarga meninggalkannya, ditinggal di rumah orang tua. Puncanya karena meninggalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita menjadi orang-orang Islam. Ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajar perkara-perkara yang berkait dengan seluruh kejadian manusia. Manusia itu bukan saja ada tubuh, ada perut, ada mulut, ada hawa nafsu. Manusia juga ada akal. Manusia juga ada roh. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak boleh hidup seorang diri, mesti hidup bermasyarakat. Semua ajaran yang lain daripada Islam tidak memenuhi perkara-perkara tersebut. Ajaran agama yang sudah lama kerana membicarakan perkara roh sahaja, tidak lagi perkara dasar. Ideologi dan teori yang lama, komunis yang menghancur leburkan kuasa besar dunia kerana tidak percaya kepada Tuhan. Ajaran barat, liberal kapitalisme, hancur ekonominya walaupun dalam keadaan kaya raya kerana tidak ada halal dan haram, menghalalkan riba, menghalalkan haram, menghalalkan judi. Tidak ada batas dalam kehidupan manusia. Mereka yang memerintah negara seolah-olah tidak ada Tuhan yang melihatnya, boleh melakukan apa sahaja, rasuah, menipu. Mereka yang berniaga ikut suka untuk mendapat keuntungan sahaja, tidak ada dosa dan pahala. Mereka yang bertanam dan seterusnya menceroboh di antara satu sama lain. Puncanya kerana ajaran yang lain daripada Islam tidak memenuhi seluruh kehidupan manusia. Hanya Islam sahaja, ajaran yang sempurna, yang memenuhi seluruh kehidupan manusia, yang menjaga roh manusia, menjaga tubuh badan manusia, menjaga makan minum manusia, menjaga pakaian manusia, menjaga pergaulan manusia, menjaga undang-undang negara, undang-undang antarabangsa, dan hubungan manusia dengan seluruh makhluk-makhluk yang ada. Hanya Islam sahaja yang boleh memenuhi semua perkara tersebut. Ajaran yang lain tidak boleh memenuhi perkara-perkara tersebut. Allah menetapkan halal dan haram dalam seluruh kehidupan kita. Makan, minum, pakaian, pergaulan, menundukkan seluruh kehidupan manusia dikawal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditugaskan malaikat untuk menulis amalan. Ada perhitungan dosa dan pahala. Di sinilah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis betapa semua amalan manusia diambil kira pada hari kiamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun tuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh, al-imam al-'adil, wasyabun nasha'a fi 'ibadati rabbih,
ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تصدق أخبر فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. 7 jenis manusia yang dipayung dengan naungan Allah kepada masyarakat pada hari kiamat dengan amal-amal kebaikan yang dibuat. Yang pertama, pemimpin yang adil, yang menegakkan syariat Allah dengan adil. Yang kedua, orang muda yang sejak muda yang beribadat kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya bergantung ke masjid, berjamaah dan menghadiri majlis ilmu. Yang keempat, 2 orang yang bersaudara, berkasih sayang di antara satu sama lain kerana Allah dengan ikhlas, bukan kerana harta dan pangkat. Berhimpun kerana Allah dan berpisah kerana Allah, kerana dimatikan oleh Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang dimiliki oleh seorang perempuan yang bangsawan, yang cantik rupanya, supaya melakukan maksiat, lalu dia berkata, saya takut kepada Allah. Yang keenam, orang yang pemurah, menyumbangkan hartanya secara senyap, tidak diketahui oleh orang, kerana menunjukkan ikhlas, sehingga pemurahnya seolah-olah apa yang disumbangkan oleh tangan kiri tidak disedari, yang disumbangkan oleh tangan kanan tidak disedari oleh tangan kirinya. Yang ketujuh, orang yang berzikir, yang ingat kepada Allah di tempat yang sunyi, lalu berlinang air matanya kerana takutkan Allah. Itulah amalan-amalan yang dihitung pada hari kiamat. Manusia itu sama dia raja, menteri, pemimpin, pegawai, orang muda, orang tua, orang yang bersahabat, pergaulan di antara lelaki dan perempuan, menggunakan harta, berkasih sayang, bersedekah yang berkait dengan harta, berzikir dan ibadah, semuanya dihitung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia ajaran Islam yang sempurna, yang cukup. Itulah Islam yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Islam yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu bis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan, meninggalkan sebahagian, beramalkan sebahagian. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata kepada kamu. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin, amin, ya muwaffiqal khati'in, waffiqna li ta'atika ajma'in, wa tub 'alaina wa 'alal muslimin, waghfir dhanba man yaqulu astaghfirullah al-'azim, wa nastaghfirullah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul asmaul
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya dengan rasa takut dan berdoa. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sejauh mana kita mengikut ajaran Islam, kepercayaan kita, perangai kita, amalan kita, sebelum kita diheret pada hari kiamat untuk dibicara dan dihisap dan hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang jadi memberi manfaat harta benda dan anak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang dinyatakan oleh sabdanya, taraktu fiikum amrayn lam tadillu ma'a imanin tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnah. Aku tinggalkan kepada kamu perkara, kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, yaitu kitab Allah dan Al-Quran dan sunnah pengajaran. Marilah kita menjauhkan diri daripada perkara yang berada-ada dan mereka-reka yang tidak ada kena-mengena dengan ajaran Islam, kerana perkara itu adalah sesat, membawa celaka di dunia dan neraka pada hari kiamat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat, kerana perintah Allah di dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu ke atas dan ucap salamlah kamu ke atas dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Sesiapa yang berselawat ke atas satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan kepada malaikat untuk menyampaikan selawat sesiapa yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di alam barzakh, seterusnya bersama dengannya yang mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي برما وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداء الدين، واشتم اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا بعد من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها
إله إلا أنت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أحينا المسلمين وتوفنا المسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.